Hari ini kita akan masuk ke buku yang baru, di mana kita akan memulakan siri yang baru yang merujuk kepada buku Malaki. Malaki kah atau Malakai? Malaki ya. Kerana buku Malaki kan adalah buku yang paling senang untuk dihafalkan. Betul atau tidak? Kerana adalah buku yang terakhir di dalam Perjanjian Lama, dan saya masih ingat Reverend Yong, dia adalah guru saya di mana dia mengajar kelas penetapan, dan dia menyuruh setiap kita untuk menghafal 66 buku di dalam Alkitab. Jadi apa yang saya ingat hanya buku Malaki sahaja. Kenapa? Kerana dalam bahasa Cina panggil Malaikai, Malaikai maksudnya adalah ayam Melayu. Malaikai lah. Itu kalau kamu ingat ayam, Malaikai. Okey. Dia dapat apa yang saya cakapkan? Tidak apalah. Okey. Nah, kalau kamu belajar buku Malaki, biasanya kita akan berkait dengan pemberian persembahan kamu, kerana setiap kali kalau ada pastor kah, pemimpin kah yang mengajar kita untuk memberi persembahan kepada Tuhan, mereka akan merujuk kepada buku Malaki. Tetapi sebenarnya Malaki adalah sebuah buku yang mengajar kita tentang kasih Tuhan. Bukan hanya pemberian persembahan kamu, tetapi Malaki adalah sebuah buku yang mengajar tentang kasih Tuhan. Nah, kalau kamu tengok di sini, dia Tuhan berfirman bermula dengan ayat 2. Apa yang dia katakan di sini adalah ayat 2, aku mengasihi kamu. Kalau kamu membaca buku Malaki, Tuhan berfirman kepada Malaki dengan kenyataan ini bahawa aku mengasihi kamu. Ini Tuhan berkata kepada orang-orang Israel pada masa itu. Dan ini merupakan buku yang terakhir di dalam Perjanjian Lama, di mana ia juga mengingatkan orang-orang Israel tentang kasih Tuhan. Oleh itu hari ini kita akan belajar sesuatu tentang kasih Tuhan yang berdaulat. Kalau kamu tengok di sini dalam ayat 2, aku mengasihi kamu, firman Tuhan. Tetapi orang Israel berkata, dengan cara bagaimanakah engkau mengasihi kami? Nah, kalau kamu membaca ayat ini, mungkin kamu akan berfikir tentang perhubungan kamu dengan ibu bapa kamu. Sebagai ibu bapa pasti akan memberitahu anak-anak mereka bahawa aku mengasihi kamu. Aku cinta pada kamu, aku mengasihi kamu, aku sayang kamu. Tetapi sebagai anak, sebagai anak-anak, biasanya kita akan bertanya kembali kepada ibu bapa kita dengan cara bagaimanakah engkau mengasihi aku. Kalau kamu berfikir tentang perhubungan dengan ibu bapa dengan anak, biasanya sebagai ibu bapa akan sentiasa mengasihi anak-anak mereka. Betul atau tidak? Tetapi sebagai anak, kadang-kadang kita ada perasaan kasih dan juga perasaan benci kepada ibu bapa kita. Kenapa? Kerana kita akan bertanya, jika ibu bapa mengasihi saya, kenapa dia mau pukul saya? Kenapa dia mau marah saya? Kenapa dia begitu keras terhadap saya? Kenapa saya mau disiplin? Kenapa dia mau disiplinkan saya? Seperti kadang-kadang kamu akan bertanya, Bapa, kamu cakap kamu sayang saya, tapi bagaimana? Sama dengan apa yang ditunjukkan di dalam buku Malaki, di mana Tuhan menunjukkan kepada orang Israel bahawa aku mengasihi kamu. Tetapi respon daripada orang-orang Israel adalah bagaimana Tuhan? Kalau kamu mempelajari Perjanjian Lama, hari ini saya akan memberi kamu satu pelajaran sejarah tentang orang-orang Israel di Perjanjian Lama. Nah, apa yang berlaku di dalam Perjanjian Lama adalah 3 minit lah, saya habiskan satu sejarah Perjanjian Lama. Nah, apa yang berlaku di dalam Perjanjian Lama, kita harus mengetahui apa yang telah berlaku baru kita boleh faham apa yang dimaksudkan di sini.
Nah, di dalam perjanjian lama, ia bermula di dalam buku Kejadian pasal 12. Dari Malaki kembali kepada Kejadian pasal 12. Nah, sejarah yang panjang. Saya harap saya tidak akan habiskan 2 jam di sinilah. Hanya kasih tahu kamu sejarah perjanjian lama. Nah, apa yang berlaku di sini adalah semuanya ia bermula di dalam Kejadian pasal 12. Nah, dalam pasal 12 Tuhan memilih siapa? Abraham. Memilih Abraham untuk memberi dia perjanjian, perjanjian bahawa dia akan diberkati, nama dia akan menjadi besar dan dia juga akan seluruh dunia akan diberkati melalui Abraham. Ini adalah perjanjian dia. Selain itu, Tuhan juga akan memberi dia tanah perjanjian. Jadi Tuhan memilih Abraham di dalam Kejadian pasal 12. Nah, apa yang berlaku di sini? Seterusnya Tuhan memanggil Abraham untuk meninggalkan tempat tinggal dia, kampung dia, untuk pergi ke tanah perjanjian yang telah dijanjikan oleh Tuhan. Dan Abraham mengikuti dan mendengar Tuhan. Jadi seterusnya apa yang berlaku adalah Abraham ada anak Ismail dan juga Isaac. Kemudian ada Yakub dan juga Esau. Nah, keluarga dia menjadi satu bangsa. Nah, apa yang berlaku pada masa itu? Mereka menjadi hamba di negara Mesir selama 400 tahun. Nah, apa yang berlaku pada masa itu? Tuhan mengutus Musa untuk memimpin mereka keluar dari Mesir. Jadi selepas mereka keluar dari Mesir, kamu boleh tengok mereka mula perjalanan mereka untuk memasuki ke tanah perjanjian. Walaupun ada sesuatu yang berlaku menyebabkan mereka tinggal di gurun selama 40 tahun sebelum mereka boleh masuk ke tanah perjanjian. Jadi selepas mereka masuk ke tanah perjanjian, banyak perkara yang telah berlaku kepada bangsa Israel. Nah, dalam pemerintahan Raja Daud, masa itu adalah masa keemasan bagi negara Israel. Kenapa? Kerana pada masa itu semua negara-negara mengenal siapakah Israel. Dan pada masa itu semuanya, kita boleh nampak bahawa Tuhan memberkati Israel pada masa itu. Nah, selepas Raja Daud, anak dia mengambil alih kerajaannya. Dan selepas Raja Solomon, anak dia Raja Solomon mati, apa yang berlaku adalah negara Israel dibahagikan kepada 2. Di bahagian utara dipanggil sebagai Israel dan bahagian selatan dipanggil sebagai Yuda. Nah, di dalam Israel mereka ditawan pada tahun 722 sebelum Masihi. Dan mereka ditawan oleh negara Assyrian. Dan Yuda ditawan pada tahun 586 sebelum Masihi dan dibawa tawanan oleh negara Babel. Nah, selepas itu apa yang berlaku? Yerusalem telah dimusnahkan, dinding dirobohkan dan bait Tuhan dibakar. Nah, sehingga di sini ini adalah apa yang berlaku kepada sejarah orang Israel. Dan selepas itu, selepas 70 tahun, di dalam buku Yeremia mengatakan bahawa selepas 70 tahun Tuhan akan membenarkan mereka kembali ke Yerusalem. Dan mereka dibagi kepada 3 kumpulan. Kumpulan yang pertama, mereka pulang ke Yerusalem dipimpin oleh Zerubbabel, di mana mereka balik dan memulakan membina asas bait Allah. Kemudian kumpulan yang kedua dipimpin oleh Ezra. Mereka kembali untuk melengkapkan, menghabiskan pembinaan bait Tuhan. Dan kumpulan yang ketiga dipimpin oleh Nehemiah, di mana mereka membina kembali dinding Yerusalem. Nah, kemudian dalam 3 buku di dalam Perjanjian Lama,
Hagai, Zechariah dan juga Malaki, ini adalah ditulis selepas mereka kembali ke Yerusalem. Dan di sini saya ingin mengucapkan tanya kepada kamu semua kerana kamu sudah habis sejarah perjanjian lama. Beri satu tepukan untuk kamu semua. Jadi kamu tahu apa yang berlaku di perjanjian lama sudah kan? Dari Abraham sampai ke Malaki. Nah, di sini Malaki ditulis selepas mereka kembali ke Yerusalem. Nah, dan apabila Malaki ditulis, apabila Tuhan memberitahu kepada orang Israel bahawa aku mengasihi kamu, orang Israel mereka berkata dengan cara bagaimanakah? Kenapa? Kerana mereka masih fikir apa yang mereka telah hilang dalam 70 tahun itu di bawah jajahan negara Babel. Apa yang mereka lalui sebelum ini? Bagaimana Tuhan mengasihi aku? Jadi di sini Tuhan membawa mereka kembali lagi ke sejarah orang Israel kepada Yakub dan Esau. Dan di sini Tuhan menunjukkan kepada orang-orang Israel dan juga kita bahawa apa yang dia buat selama ini adalah kerana kasihnya. 3 cara. Cara yang pertama adalah Tuhan cuba mengukuhkan kasihnya kepada umatnya melalui deklarasinya. Yang pertama adalah apa yang saya telah katakan adalah aku mengasihi kamu. Ini adalah satu deklarasi pengumuman kah? Declare. Announce, pronounce. Pengumuman, di mana Tuhan menunjukkan kepada kita bahawa dia mengasihi setiap kita. Kalau kamu tengok di sini, perkataan kasih di sini dalam perkataan Ibrani adalah ahav. Ahav, di mana merujuk kepada kasih perjanjian Tuhan. Nah, kasih perjanjian Tuhan, ayat ini hanya digunakan selama 32 kali di dalam perjanjian lama. Dan ini merujuk kepada kita bahawa apa yang berlaku kepada orang Israel dari pemilihan Abraham sampai Malaki adalah kerana kasih Tuhan. Semuanya bermula dengan kasih Tuhan. Bukan apa yang orang-orang Israel telah buat. Bukan apa yang mereka lakukan supaya mereka layak menerima kasih ini. Tidak. Mereka dapat dipilih sebagai negara, menjadi bangsa Tuhan adalah kerana kasih Tuhan. Semuanya ini berlaku kerana Tuhan memilih Israel atas sebab kasihnya. Ingat, kasihnya. Jadi ini menunjukkan kepada kita karunia yang ditunjukkan kepada orang Israel melalui Musa, di mana Musa diutus untuk membawa mereka keluar dari orang Mesir. Bukan kerana apa yang orang-orang Israel telah lakukan, tetapi oleh kerana kasih karunia-Nya, dia memilih orang Israel dan membebaskan mereka dari Mesir. Ingat, yang kedua, Tuhan mengukuhkan kasih-Nya kepada umat-Nya adalah melalui pemilihannya. Nah, kenapa pemilihannya? Dalam ayat 2, orang Israel berkata, dengan cara bagaimana engkau mengasihi kami. Kemudian Tuhan menjawab, bukankah Esau itu kakak Yakub? Saya pun tidak tahu kenapa kakak lah. Saya tidak tukar. Kalau ikut Indonesia punya bahasa kan kakak. Kakak. Saya pun hairan kenapa kakak bukan saudara kan? Dia ada operation boleh melahirkan anak, jangan takut.
Nah, di sini Tuhan menjawab kepada orang Israel, bukankah Esau itu kakak Yakub? Demikian firman Tuhan, namun aku mengasihi Yakub, tetapi membenci Esau, sebab itu aku telah membuat pegunungannya menjadi sungai sepi dan tanah pusakanya aku jadikan padang gurun. Nah, di sini dua perkataan telah digunakan. Ayat 2, aku mengasihi Yakub. Kemudian ayat 3, aku membenci Esau. Nah, bayangkan di sini ya, Yakub dan Esau adalah anak kepada Isaac. Bukankah mereka juga dipilih oleh Tuhan? Kenapa Tuhan mengasihi Yakub sahaja tetapi tidak Esau? Mereka adalah kembar, dilahirkan kepada ibu bapa yang sama. Kalau kamu melakukan DNA, mereka match. Tetapi di sini Tuhan mengatakan bahawa aku mengasihi Yakub tetapi membenci Esau. Perkataan yang kita tidak, yang jarang kita dengar di dalam Alkitab menunjukkan kepada Tuhan membenci orang itu. Kerana apa yang kita faham tentang Tuhan adalah Tuhan selalu berkata, aku mengasihi engkau. Aku hanya membenci dosa. Tetapi di sini, adik-beradik, Tuhan mengatakan aku mengasihi Yakub, adik dia, tetapi saya tidak suka membenci abang dia. Nah, kalau kamu mempelajari ayat ini, janganlah kita guna bahawa Tuhan membenci Esau. Tetapi di sini, dalam konteks teologi, dia di sini menunjukkan bahawa kasih dan benci, dua perkataan ini, difahamkan dalam konteks teologi adalah satu dipilih, yang satu lagi tidak dipilih. Maksudnya Yakub di sini dipilih oleh Tuhan, di mana Esau tidak dipilih oleh Tuhan. Itu pemahaman di sini dalam konteks teologi. Bukannya Tuhan membenci Esau, oleh itu dia mengutuk Esau. Tidak. Tetapi oleh kerana Tuhan memberi perjanjian kepada Abraham dan hanya Yakub dipilih. Kalau kamu tengok kalau Esau dengan Yakub, Esau berbanding dengan Yakub, mungkin kita akan fikir Yakub tidak layak. Kenapa? Kerana Yakub menipu bapa dia untuk mendapatkan berkat dan janji itu. Kalau dalam konteks kita, jangan kita cakap konteks teologi lah. Kalau dalam konteks keluarga, kita akan berkata Yakub ini adalah penipu. Dia tidak layak diberkati. Kerana dia menipu bapa dia dan menipu abang dia. Kalau kamu tengok di dalam drama ini macam orang kaya lah. Bapak sudah mati, anak-anak pergi semua court sana berlawan satu sama lain. Kalau kamu tengok di sini, ini berlaku di dalam keluarga Isaac. Ini berlaku di dalam keluarga yang dipilih oleh Tuhan. Nah, apa yang berlaku di sini adalah ingin mengajar kita, pemilihan Tuhan tidak dipengaruhi oleh interaksi manusia. Maksudnya, ini tidak bergantung kepada sama ada dia baik atau tidak, Tuhan memilih dia. Ini semuanya bergantung kepada hak Tuhan. Kerana kasih Tuhan yang memilih adalah berdasarkan prerogatifnya. Maksudnya, sama ada Tuhan memilih siapa, ini adalah hak dia. Nah, kenapa Yakub dan bukan Esau adalah kerana Tuhan telah bernubuat sebelum mereka dilahirkan. Di dalam buku Roma, pasal 9 ayat 10 hingga 12, di sini berkata, tetapi bukan hanya itu saja, lebih terang lagi ialah Ribka, mama mereka,
yang mengandung dari satu orang, iaitu dari Ishak, bapa lehulu kita. Sebab waktu anak-anak itu belum dilahirkan dan belum melakukan yang baik atau yang jahat, supaya rencana Allah tentang pemilihannya diteguhkan bukan berdasarkan perbuatan tetapi berdasarkan panggilannya. Dikatakan kepada Ribka, anak yang tua akan menjadi hamba anak yang muda. Semua ini berlaku adalah kerana pemilihan Tuhan. Okay? Kerana di dalam ayat 10, ayat 10, 11. Next. Kerana sebelum dia dilahirkan, sebelum mereka melakukan sama ada mereka baik atau jahat, Tuhan telah memilih Yakub. Kamu boleh katakan, oh Tuhan tidak adil lah. Kan? Kerana anak belum lahir, kamu sudah memilih Yakub. Ini macam pilih kasih. Betul atau tidak? Wah, ini macam pilih kasih lah. Kamu lebih menyayangi anak yang kedua lebih daripada anak yang pertama. Siapa yang jadi abang di sini? Abang sulung tak? Abang sulung. Saya abang sulung. Oleh itu saya selalu berfikirkan, bapa saya lebih mengasihi adik saya lebih daripada saya. Sehingga hari ini. Kerana setiap kali saya fikirkan, kenapa bapa saya lebih menyayangi adik saya, ada masalah saya yang tanggung. Kerja rumah dia saya yang buat. Kalau dia buat hal, saya kena marah. Kenapa? Kerana Tuhan telah memilih adik saya, bukan Bukan begini, okay? Bukan menggunakan konteks keluarga untuk memahami ayat ini. Okay? Jangan salah faham. Mungkin ini satu kutuk lah. Oleh itu abang sulung selalu dikenakan. Bukan. Kerana di dalam ayat ini, Alkitab ingin menunjukkan, mengajak kita bahawa semua ini pemilihan, tentang pemilihan adalah sebelum kita melakukan apa-apa di dalam kehidupan kita, Tuhan telah memilih Yakub. Sebelum dia menjadi penipu. Saya tahu Tuhan telah tahu apa yang akan berlaku kepada Yakub. Tetapi semuanya ini telah dipilih oleh Tuhan sebelum mereka melakukan sesuatu. Jadi kita harus faham pemilihan. Kenapa? Kerana nanti saya akan menjelaskan lebih lanjut lagi. Dan cara yang ketiga adalah Tuhan mengukuhkan kasihnya kepada umatnya melalui penolakannya. Kamu tahu Yakub kena dipilih, tetapi Esau ditolak. Bukannya kita katakan bahawa Tuhan memilih kasih, kenapa Yakub dan tidak Esau? Di sini apa yang berlaku kepada Esau adalah, kalau dalam ayat 3, tetapi aku membenci Esau. Ini adalah yang pertama, bahawa dia tidak dipilih oleh Tuhan. Sebab itu aku membuat pegunungannya menjadi sungai sepi dan tanah pusakanya aku jadikan padang gurun. Semuanya yang dibina oleh Esau akan dimusnahkan. Kemudian dalam ayat 4, apabila Edom berkata, kami telah hancur, tetapi kami akan membangun kembali reruntuhan itu, maka firman Tuhan berkata, mereka boleh membangun, tetapi aku akan merobohkannya. Aku akan merobohkannya, dan orang yang menyebutkannya daerah kefasikan dan bangsa yang kepada Tuhan muka sampai selama-lamanya. Nah, apa yang dimaksudkan di sini adalah penolakan Tuhan terhadap Edom adalah balasan kepada kejahatan mereka. Bukannya Tuhan tidak suka Esau. Bukannya Tuhan tidak memilih Esau. Tetapi dia ditolak
oleh kejahatan yang dilakukan oleh keturunan Esau. Dan Tuhan menunjukkan manusia kepada peristiwa bersejarah untuk membuktikan kasih-Nya. Nah, di sini apa yang berlaku adalah, saya merumuskan di sini adalah Tuhan memilih Yakub, bukan apa yang dia lakukan, dan Yakub membawa berkat ini sehingga Yesus, keturunan Yesus. Nah, apa yang berlaku di dalam keturunan ini adalah Tuhan memberi Yakub keselamatan. Tuhan. Kerana mereka mentaati Tuhan. Tetapi bagi Esau, Tuhan membenci dia adalah kerana apa yang dia lakukan, kejahatan dia. Dan pada akhirnya, apa yang mereka lakukan, Tuhan juga akan memusnahkan. Nah, jadi soalannya, apakah kaitan dengan kita? Apakah kaitan dengan kita? Ada. Apa yang dinubuatkan di dalam Malaki ini, semuanya ini ditunjukkan melalui Yesus Kristus. Kerana Yesus adalah paparan kasih Tuhan yang berdaulat. Next. Yesus Kristus adalah paparan kasih Tuhan yang berdaulat. Kenapa? Kerana kalau kamu tengok di sini, dalam Efesus pasal 1 ayat 3 hingga 6, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam syurga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Sebab kita duduk di sini bukan kerana aksiden ataupun tidak sengaja, tetapi semua ini berlaku adalah kerana pemilihan Tuhan. Dan dalam kasih, Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia yang dikaruniakan-Nya kepada kita di dalam Dia yang dikasihi-Nya. Dan ini adalah berita baik. Kenapa? Kerana kasih Tuhan, Dia memilih kita dan Dia memberi kita keselamatan. Semua ini berlaku di dalam Yesus Kristus. Apa yang orang Israel nampak adalah Esau dan juga Yakub. Kita tahu apa yang berlaku kepada Yakub dan kita tahu apa yang berlaku kepada Esau. Esau mewakili orang yang tidak bertaubat dan tidak menerima Yesus sebagai penyelamat mereka. Oleh itu, apabila kita membaca dan mempelajari Malaki, kita bermula dengan satu ayat bahawa aku mengasihi engkau, untuk mengingatkan bahawa Tuhan telah memilih engkau, Tuhan telah menyelamatkan engkau. Dan apakah respon kita? Respon kita adalah kita mengasihi Tuhan balik. Dan ini adalah respon kita. Kerana bukan apa yang kita lakukan. Ingat, sebelum mereka dilahirkan, Tuhan telah memilih Yakub. Dan Tuhan tahu apa yang kita telah lakukan di dalam kehidupan kita. Tetapi Yesus tetap mengasihi setiap kita. Jadi janganlah kita berfikir, kerana banyak orang berfikir bahawa saya sudah berdosa, mungkin Tuhan tidak mengasihi saya lagi. Tidak. Apa yang kamu harus buat adalah kamu harus kembali kepada Tuhan. Mengaku dosa kita, bertaubat, menerima pengampunan dari Tuhan,
Dan kita disucikan, kita diampuni oleh Tuhan. Jangan fikir bahawa apa yang kita lakukan di kehidupan di sini tidak menyebabkan Tuhan lebih mengasihi kita. Ataupun kesilapan yang kita lakukan di dalam kehidupan menyebabkan Tuhan mengurang mengasihi kita. Tidak. Kerana Tuhan tetap mengasihi setiap kita. Dan ini adalah kasih yang berdaulat. Dan respon kita pada hari ini adalah kita mengasihi Tuhan kembali. Janganlah kita bertanya, bagaimana Tuhan mengasihi saya? Kerana semua ini telah ditunjukkan melalui Yesus Kristus. Dan respon kita pada hari ini adalah mengasihi Dia kembali. Amin. Mari kita berdoa.